Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya dapat kita berkumpul di pagi yang barakah ini untuk sama-sama insya-Allah kita akan melaksanakan satu lagi program yang saya rasa setiap tahun dah kita buat. Cuma insya-Allah yang kali ini nampak kali ini penglibatannya agak ramai berbanding dengan tahun-tahun yang lepas lah. Kalau sebelum-sebelum tu kita orang aja. Tahun ini nampak ada orang-orang muka-muka baru dan juga mungkin ahli-ahli daripada kumpulan lain yang terlibat insya-Allah. Jadi apa yang saya nak ceritakan kat sini mungkin kat sini ada sebahagian daripada kita mungkin tak kenal siapakah itu Ikram. Nanti kan kita dah siap pergi saya ni Ikram benda ni. Okey. Jadi saya nak ceritakan sikitlah latar belakang sedikit sekejap sebelum kita teruskan ni. Ikram yang sebenarnya dia ditubuhkan secara rasminya pada tahun 2009. Tetapi kalau ikut sejarahnya benda ni dah lama. Kalau sebelum Ikram kalau mungkin pernah dengar adalah JIM. Jemaah Islam Malaysia. Itu mula bertapak dekat Malaysia tahun secara rasminya lah tahun 1999. Dan 10 tahun selepas itu barulah kita so-called rebranding balik kita namakan pertubuhan ini Pertubuhan Ikram. Pertubuhan Ikram ni kan adalah merupakan sebuah badan bukan kerajaan lah yang tidak berasaskan keuntungan. Tapi bila saya fikir balik semalam yang sebenarnya ada asas keuntungannya. Macam mana asas keuntungan tu? Sebab kita nak memberikan keuntungan bukan dalam bentuk material, tapi dalam bentuk pahala kepada semua orang yang terlibat. Jadi kalau duduk kat dalam insya-Allah kita dapat berkhidmat, kita dapat bergerak dalam satu kumpulan untuk nanti saya akan ceritakan apa fungsi Ikram sebenarnya. Jadi bila cerita pasal Ikram, dia 3 perkara asas yang kita akan laksanakan insya-Allah. Yang pertamanya adalah dakwah, yang keduanya tarbiyah, dan yang ketiganya kebajikan. Dan kalau kita contoh yang paling baik untuk hari ini adalah inilah dia kerja kebajikan yang kita buat. Yang sebenarnya kerja-kerja kebajikan ni yang kita biasanya insya-Allah yang kita all out biasanya bulan Ramadan. Sebab kalau katakan mungkin semua dah tahu, kalau kalian cerita pasal bulan Ramadan ni apa juga yang kita buat, semua dia punya pahalanya berganda-ganda. Jadi biasanya insya-Allah yang untuk bulan Ramadan ni kita dan bulan-bulan lain juga kita ada buat juga. Sebagai saya bagi contoh di bulan lain kita ada program back to school nanti kan hujung tahun insya-Allah yang mana kita akan kumpulkan anak-anak yang kurang berkemampuan, dan kita insya-Allah kita akan bagikan dia lah peralatan sekolah, baju sekolah dan sebagainya. Dan di samping juga dalam segi kebajikan mungkin ada sebahagian daripada kita yang biasa dengan ada satu pertubuhan lain yang di bawah Ikram juga, sebenarnya Aqsa Sharif. Aqsa Sharif yang mana dia kalau Aqsa Sharif ni disinonim dengan Palestin. Jadi itu juga adalah satu projek-projek kebajikan yang kita laksanakan. Jadi maknanya nanti apa yang saya nak cerita ni kita ada banyak aktiviti-aktiviti yang mungkin akan yang siapa-siapa tak biasa dengan Ikram, mungkin ada yang anda semua yang mungkin akan boleh masuk dekat dalam grup yang itulah. Mungkin kalau katakan tak berapa minat dengan kerja kebajikan, kita boleh nanti ada grup lain tarbiyah, dakwah dan sebagainya. Dan bila kita bercerita pasal Ikram, yang paling utama dakwah lah. Dakwah adalah kita yang sebenarnya yang mudahnya adalah kita nak mengajarkan semua orang melaksanakan dan memahami apakah itu Islam, Islam yang syumul, dan mengajak orang buat baik. Yang mudahnya begitu saja. Dan seterusnya dan satu lagi yang macam saya cakap tadi, saya dah pasal kebajikan, pasal dakwah dan juga tarbiyah. Tarbiyah ni kalau katakan mungkin kalau tarbiyah ni adalah bahasa mudahnya adalah pendidikan pada ahli-ahli, pada ahli dan juga yang bukan ahli. Yang sebenarnya kita buat bukan sahaja cakap ahli, dan kita juga keluar kalau katakan siapa-siapa yang pernah hadiri ceramah-ceramah Ikram. Sebagai contoh semarak Ramadan baru-baru ni. Sebelum puasa kita dah ceritakan semarak Ramadan untuk berkempen bagaimana untuk meningkatkan pahala dalam bulan, untuk
untuk meningkatkan kita punya pahala dalam bulan Ramadan ni. Itu merupakan adalah sebahagian daripada tarbiyah. Di samping kalau katakan kuliah-kuliah yang berkala, kuliah-kuliah berkala ni tak semestinya dalam bentuk agama saja, kuliah-kuliah keagamaan aja. Kita juga insya-Allah akan ada kuliah kesihatan dan juga dalam perancangannya kemungkinan besar lepas ini kita akan ada kuliah-kuliah yang lain. Sebagai contoh yang saya boleh berikan kuliah-kuliah dalam bentuk perancangan kewangan, kuliah-kuliah untuk undang-undang ya, sebab dalam ikram sini kita ada banyak professional yang insya-Allah boleh membantulah dari segi masalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Okey. Dan secara simpulan selalu kan, kalau katakan mungkin saya nak bagi tahu apakah dia yang aktiviti-aktiviti yang apa yang saya akan sebut ni, dia akan termasuk dalam sama ada salah satu dakwah, tarbiyah dan kebajikan. Dakwah kepada yang bukan muslim, kita sendiri ada unit yang melaksanakan dakwah kepada bukan muslim dan menjaga kebajikan ahli-ahli kita yang bukan muslim itu. Sebagai contoh yang terbaru, kita ada buat jamuan perdana untuk Hidayah Center. Hidayah Center ni yang mana ia ni cater untuk orang-orang saudara baru lah senang cakap. Okey. Okey, dan saya rasa saya harap saya dapat memberikan secara kasar je apakah itu, tapi yang secara asasnya adalah sekali lagi adalah berkenaan dengan dakwah, tarbiyah dan juga kebajikan. Dan selepas ini kalau katakan ada yang masih kurang faham, kurang jelas dan sebagainya, mungkin boleh berjumpa dengan Azan dan untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan ikram insya-Allah. Dan kalau katakan ada persoalan, sila kemukakan nanti kan waktu kita hantar barang-barang nanti kan, kita sambil-sambil tu boleh bertanya kepada yang ada kat depan insya-Allah. Saya rasa setakat itu je, dan saya harap majlis kita akan semua akan terus bersemangat sebab bila keluar ni pengalaman-pengalaman lepas agak menatkan dalam bulan puasa ni, tapi insya-Allah dan macam saya cakap tadi, pahalanya berganda. Okey, kalau katakan yang contoh yang paling saya selalu ingat kalau siapa-siapa yang biasa dengan Imam Hasan Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna ni pada satu masa tu dia nak datang bagi ceramah ceramah umum, ramai yang dijemput. Jadi nak jadi cerita hari tu dia sampai awal. Bila dia sampai awal, dia tengok ramai ada beberapa orang tengah susun kerusi. Tetamu tak datang lagi ni. Jadi dia pun sama-sama susun kerusi. Yang orang itu tuan nak bagi ceramah ni, tak apalah duduklah. Prepare ceramah ke apa benda kan masa tak ada slide, tak ada kan ceramah dia. Dia kata tak apalah, dia kata sebab dia kata kenapa tuan nak susun kerusi, tak apa bagi ceramah, tak apa duduk je, dia kata. Apa jawapan Hasan Al-Banna? Dia kata aku tak tahu, dia kata amalan aku yang mana yang paling baik yang tuan akan pilih. Mungkin apa yang kamu buat ni, apa yang kamu buat susun kerusi ni lebih besar ganjarannya daripada aku yang sampaikan ceramah kat depan tu nanti. Jadi saya haraplah apabila kita nak buat baik ni, kita tak payah nak fikirlah, buat je, just do it, buat kata naik. Okey, buat saja macam tu. Okey, dan sebab kita tak tahu amalan kita yang mana satu yang Allah akan pilih, yang mungkin itu yang mungkin kita nampak benda kecil, tapi itulah yang sebenarnya yang waktu tu kita dalam keadaan yang mood kita yang paling ikhlas tadi kita bagi kan. Okey. Dan saya berharap insya-Allah selepas ini saya akan dapat jumpa tuan-tuan dan puan-puan semua dalam majlis-majlis yang sebegini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.